Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair. Alhamdulillah. Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang dengan keizinan dan taufik daripada Allah diberikan kesempatan untuk berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Kita menggunakan kitab Bahrul Madhi juzuk yang kedua pada muka surat 183 di bawah bab yang ke-50, bab ma jaa fi fadlil isya'i wal fajri fil jamaah. وبسند المتصل إلى أئمة المحدثين وخصوصا إلى الإمام محمد بن ثورة أبو عيسى الترمذي وحتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة. Bab yang telah datang ia pada menyatakan kelebihan sembahyang isya dan subuh dengan berjemaah. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. Diriwayatkan daripada Uthman bin Affan. Tentu yang syarah dia. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula sembahyang isyak dan subuh dengan berjemaah itu ada mempunyai kelebihan, yakni besar pahalanya oleh kerana sukar mengerjakan dua sembahyang itu dengan berjemaah. Maka kesukaran sembahyang isyak dengan berjemaah pada sembahyangnya itu ialah kerana adalah ghalib manusia kemudian daripada maghrib itu datanglah berasa penat bekerja sepanjang-panjang harinya. Mula nak main mengantuk habis sembahyang maghrib dia mula nak main mengantuk, dia mula main nak pejam mata. Tak larat. Kemudian dibawa pula makan dan minum. Pas sembahyang maghrib makan pula sikit bahkan lebih kurang. Makan minum kenyang pula sikit, maka datang pula dengan sebab kenyang tu oleh lemah dan bertambah letih rasa ke badan. Dengan kerana itu berhajatlah seseorang yang demikian itu kepada beristirahat dan menenangkan diri di rumah. Imma yakni sama ada dengan berbaring-baring atau dengan suatu yang melalaikan penat itu. Nak layan penat tu, duduk sambil duduk atas cushion ke, sambil duduk kat mana ke, sofa ni, di katil ke, dia duduk kira baring-baring, dia kira nak tunggu sembahyang isyak, jalan, tidur. Di dalam hal yang demikian, sudahlah ia membawa malas datang berjemaah isyak itu. Istimewa pula kalau berjauhan sedikit tempat yang dipergikan jemaah. Lebih-lebih lagi kalau pi berjemaah ke tempat tu jauh. Nak kena pi pula, pi maghrib, itu patah balik mai. Lepas tu nak kena pi pula isyak pula lagi. Cuma bagusnya tempat kita ni ada majlis ilmu. Tapi itulah atas orang lah. Atas orang. Sebab tu tuan-tuan, pesanan saya daripada pihak penaja, kerjalah siang-siang, malam mengaji. Tu suruh kerja siang malam. Cari jenis kerja, siang kerja, malam boleh pergi duduk masjid, boleh mengaji, boleh buat amal ibadat. Jangan kerja siang malam. Nanti dia akan kacau kita punya masa untuk beribadat lebih banyak dan masa untuk menuntut ilmu. Manusia ni dia kena belajar. Kalau dia memang pandai dah apa semua, kita tak kisah dia, fikir dia dah pandai dah. Faham tak? Tapi selama mana kita nak boleh mengekalkan kepandaian kita? Kita dah belajar dah, kita belajar. Kita akan lupa balik, kita kena
kena bermain balik, kena terus mengaji. Ustaz yang duk mengajar ni, dia boleh ingat pasal dia duk pergi mengajar hari-hari. Kita tak mengajar, maka kita nanti lupa balik. Maka kita kena mengaji lagi, kita kena mengaji lagi, kita kena mengaji lagi. Duk tambah lagi ilmu pengetahuan. Tapi kalau kita dah jenis piatok kerja kita, jenis kerja siang malam, jadi kita nanti jadi kelang kabut lah. Cuba belajar ataupun mencari kerja. Ya, kalau tak ada tu saya nak kata apa kan? Maksudnya kalau kita boleh cari kerja, hidup atas dunia, peringkat awal, kita duduk tak ada kerja, kita cari dulu kerja. Lepas pada tu, kita kena belajar mencari kerja-kerja yang tak kacau kita punya masa beribadat. Maksud saya ni, siang pun pergi semayang boleh ibadat ke? Tapi lama mana boleh duduk wirid, zikir apa semua? Sebab kita terikat dengan majikan. Sebab kita masuk pukul 8, panjkat contohnya, pukul 5 kita nak kena balik. Ini kira jadual waktu bekerja. Maka kita bekerja dengan orang, amanah. Kita tak boleh duduk pergi buat amal ibadat gila-gila time-time tu. Nak pergi duduk baca Quran ya. Kecuali kalau kita bijak, kita pandailah atok masa kita sambil kalau kerja kita jenis bawa kenderaan, maka kita zikir ke, selawat ke, dengar pasang Quran ke, okeylah, tang tu kita boleh pandai-pandai curi. Tapi kan, kalau bijak juga, dia boleh buka YouTube, apa-apa dia boleh dengar ceramah, baguslah. Dan Alhamdulillah, lah ni lah, kita ada online, pengajian secara online. Boleh kata hampir setiap pagi kita ada pengajian secara online, masuk dalam Facebook, masuk dalam Google Meet. Peluang bagi mereka yang bekerja, sambil-sambil bekerja, sambil-sambil menuntut ilmu. Saya tak macam ustaz-ustaz lain, sebahagian lah. Sebagian ustaz lain, Dr. Guru, dia agak syadid. Dia kata kalau anak mengaji, pergi bersila, ambil kitab, main duduk depan, duduk sengak macam patung tentu. Hang tak boleh duduk jalan sana, jalan sini. Saya tak. Hang sambil kayu bicycle ke, sambil hang duduk buat kerja ke, sambil hang duduk masak ke, sambil hang duduk buat apa ke, janji, hang dengar lah. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam saya punya kelas pagi-pagi, Google Meet, okey, tengok dia ni duduk kayu bicycle, sambil kayu bicycle, sini duduk ada telinga, duduk ada, saya duduk mengajar. Dia ni duduk kayu bicycle, buat apa? Dia jenis orang kaki exercise. Masa free dia, sambil belajar, sambil dia kayu bicycle. Tengok dia ni pula sambil bawa kereta, sambil duduk dengar, saya duduk mengajar. Dia ni pula sambil duduk masak apa, duduk bungkus si lemak pula, duduk tengok saya mengajar. Dia ni pula sambil duduk buat apa? Buat lah, janji amal mengaji lah, hidup jangan jadi bodoh lah. Hidup ni kena menuntut ilmu. Pandai-pandailah hang mencari ilmu. Sebab siang-siang mana ada orang mengajar, rakaman ada lah. Nasib baik bagusnya kita ni, zaman kita ni belakang-belakang ni ada YouTube, ada apa semua ni, kita ada masa free-free, kita boleh buka ya. Cuma gatai tangan pergi duk buka benda merepek tu, hang dapat merepek lah. Hang pergi duk tengok filem tu, filem ni, hang dapat yang tu lah. Tapi kalau hang mau ilmu, ada belamba, boleh belajar. Atas mau dengan tak mau. Secara asas yang saya katakan, kalau jenis kita nak belajar pun susah. Sebab apa? Kita punya kerja tu tak ada masa. Kita nak pergi tengok Facebook, nak pergi duduk Google Meet, mau duduk apa, kita tak ada masa. Maka masa yang sesuai sekali adalah kita bekerja pada siang hari, kemudian kita balik agak-agak pukul 5, pukul 6, balik mandi, manda, makan apa semua lebih kurang. Jom pergi maghrib di masjid, lepas tu duduk bersila mengaji, lepas pada tu kita sembahyang Isya, lepas tu kita balik pergi rehat. Ambil macam, jadikan itu sebagai satu amalan rutin kita, harian kita macam tu. Tapi dah kita pergi atok, kerja pagi, kerja petang, kerja malam, kerja pagi dah sibuk dengan dunia, sagi dengan kerja-kerja apa pejabat lah, lugu tu lugu ni gedebuk-gedebak, sagi malam kerja apa siang malam tak mau mati ke? Tak mau mati ke? Dah lah soalan dah, nak kerja apa siang malam? Dah aku nak tanya, kami kerja siang malam ni, awak sampai nak suruh tak ada ke? Kerja apa siang malam? Sampai tak boleh nak mengaji, sampai tak boleh nak semayang, sampai tak boleh nak pergi duduk masjid, tak boleh. Kerja apa lagu tu? Hidup bukan nak bertongkat langit, bila-bila masa je boleh mati. Covid ni satu pengajaran cukup besar kat kita. Yang tua mati, yang muda mati. Dah, jangan cerita ni dia kata Covid dah nak habis ustaz. Covid nak habis, lain pula ni mai, Mavid pula ni mai. Tunggulah ni dunia akhir zaman, satu-satu ni mai. Lepas tu apa pula ni mai?
Kita tak tahu, lepas satu ni pergi, lepas satu ni mai, lepas satu ni pergi, lepas satu ni mai. Itu janji Tuhan, memang lagu tu. Itu akhir zaman. Dunia nak mai, dia sakit tau, sakit. Dia dah terlalu lama dah. Maka bila dia sakit, dia ditunjuk perangai tak elok. Dia ditunjuk perangai, macam orang sakit lah. Orang tua, lagi sakit pinggang, lagi sakit lutut, lagi sakit kepala, lagi sakit hati, lagi sakit perut, macam-macam lah. Dia ni mai satu-satu penyakit, dia keluar. Pasal apa? Pasal dia hidup lama sangat. Maka macam itulah kita pun tuan-tuan. Nak berdepan dengan dunia ni tuan-tuan, dia dimai satu macam, satu-satu penyakit, satu-satu masalah. Jangan kata aku akan lapang masa aku di masa akan datang. Belum tahu. Belum tahu kita akan jadi masa lapang di satu hari nanti. Belum tahu. Kemungkinan kita di masa-masa akan datang bertambah-tambah sibuk. Maka kita kalau tak pandai uruskan kita punya jadual dengan ilmu dan amalan, tujuan betul-betul bukan dia nak mengaji, tujuan dia nak buat amal. Tapi nak buat amal, ilmu tak ada, maka ilmu kena belajar. Kena belajar bab semayang, kena belajar bab tu, kena belajar bab ni, serba-serbi kena belajar tentang agama. Tentang tauhid, mengenal Tuhan. Jadi banyak benda yang perlu kita belajar. Maka kalau kita duduk di satu-satu tempat yang memang ada kuliah banyak, macam Masjid Al-Mustaghfirin Sungai Tiram ni, tiap-tiap boleh kata tiap-tiap malam kita ada kuliah. Ataupun mana-mana masjid, dikatakan hampir separuh masjid dalam Pulau Pinang tiap-tiap malam ada kuliah. Tiap-tiap malam ada kuliah. Kalau tak ada masjid ni, ambil pergi masjid tu. Antara masjid ni, ambil pergi masjid tu. Ada pula daripada buat WhatsApp ni, daripada hantar tiap-tiap hari daripada dihantar mai. Adalah siapa buat saya tak tahu. Tiap-tiap hari dia hantar mai kuliah di seluruh masjid negeri Pulau Pinang. Hang masjid mana? Hang ada kat mana? Hang mau pergi mengaji kat mana? Tu dia bagusnya sampai lagu tu. Dapat pahala besar buat jadual lagu tu. Malam ni Isnin. Malam ni masjid ni ustaz ni, masjid ni ustaz ni, masjid ni ustaz ni, masjid ni ustaz ni kitab ni, masjid ni ustaz ni kitab ni. Tu dia, hang ada kat mana? Hang tengok. Dah, yang tu dia betul tengok, dia pergi duduk kobek tengok benda lain. Duduk main game, handphone tu lah. Benda ada, tapi dia tak mau belajar. Main kan tak mau belajar ni tuan-tuan. Dia tak payah dah. Kalau nak belajar, dia duduk kat mana pun dia boleh main kerana nak main belajar. Tapi kalau dia tak mau belajar, dia dah baik semayang maghrib, ustaz duduk mengajar, nyo, dia boleh belah gitu ya. Tak apalah, kita pun tak marah. Dia ada kerja kot, pergi ke dia. Tapi yang paling sedih sekali, dah dia pun tak erti apa, dan dia pun tak mau belajar. Faham tak? Dah kamat dah, orang duduk semayang dah, hang parking kereta dalam kawasan masjid, lepas tu hang tak semayang di masjid, lepas tu hang belah. Loh. Tak tahu itu. Ini sebagai peringatan. Kita boleh sangka baik, oh dia ada kerja apa penting kot. Yang ni hidup antara hidup dan mati. Ataupun antara dua darjat. Apakah fikir dia? Tapi dia nak jawab esok di akhirat di hadapan Allah. Dia yang nak kena jawab. Okey? Itu lagi teruk ah. Jangan sampai masjid main tempat singgah untuk kencing dia. Oh, itu jam. Rupanya dia main parking kereta pasal apa? Dia nak pergi tandas masjid. Kan dia nak pergi tandas masjid, pergi kencing, berak, lepas tu dia belah. Isi perut penuh-penuh minta ke darah macam-macam, lepas tu main berak kat masjid, lepas tu belah balik. Pasal apa? Tandas awam sekali kena bayar. Tapi kita okey sini ya. Kawasan-kawasan kita tak ada tandas awam lah. Belah-belah KL ke apa, mungkin ada tandas awam lah, kena bayar. Jadi carilah, baguslah masjid-masjid kita. Kita pun Masjid Al-Mustaghfirin, tandas pun okey, jadi kita main singgah, pergi tandas. Dah lah pergi tandas sambil-sambil singgah, semayang dah. Belah balik lah. Mai tolong kencing lah. Mai semata-mata nak kencing lah. Doa kat orang-orang macam ni, mudah-mudahan Allah bagi hidayah. Bagi saya okey juga, dia mau mai je kaki, menjejak kaki kat kawasan masjid walaupun mai kencing. Tapi tak cukup lah. Eloknya hang dah kencing, pergi ambil air semayang. Lepas tu ambil semayang lah. Kecuali tang kita tak boleh kata apa. Kita boleh sangka baik macam-macam. Boleh jadi dia terkencing tadi, kayak kencing kena seluar dah, dia nak kena pergi balik, pergi salin nampak. Biar dia punya pasal. Tapi saja bila saya nampak tadi, saya tak kata dia salah. Tapi saya kata kalaulah kata dia tu, dia mai semata-mata nak kencing, lepas tu orang semayang, dia tak semayang, dia pergi belah balik.
Nabi kata apabila suara azan berkumandang, satu orang duduk dalam masjid tidak akan keluar daripada masjid melainkan dia adalah munafik secara terang-terangan. Allah, jam. Ini damai masjid, alhamdulillah. Ambil sikit masa. Peruntukkan kita punya masa kita sikit untuk menuntut ilmu, kan? Daripada kita duduk nganga kat masjid antara maghrib insya. Kalau kita pergi setengah-setengah masjid, saya tengok habis-habis sembahyang maghrib, depa keluar, depa pergi cari makan. Pergi makan apa? Tunggu lagi azan isya, baru mai balik, lepas tu sembahyang balik. Daripada kita duduk antara tu waktu tu lapang-lapang tu menyembang di kedai, lebih baik kita duduk majlis ilmu, sedangkan majlis ilmu sedang duk berjalan. Saya tak faham pasal apa setengah-setengah orang langsung tidak ada minat untuk nak menuntut ilmu, langsung tidak ada minat untuk memperbaiki dia punya amalan. Nak kata tak semayang, mereka main dah di masjid semayang. Allah, sial lah. Biasanya jenis veteran-veteran lah. Tak payah lah, dia tak faham. Mengaji-mengaji ni semua tak mau. Dia kata leceh. Mengaji-mengaji ni semua apa benda, dia kata ke orang. Sepatutnya lagi tua, lagi berumur, lagi nak kena banyak muhasabah diri. Lagi nak kena banyak fikir, tak mana aku tak betul, ibadat aku ni betul ke tak betul, Tuhan terima ke tak? Ya, dia boleh kata, takkan Tuhan tak terima, kita main semayang buat main ibadat, Tuhan ni terima ni. Tuhan suruh buat bagi elok, hang kena ada ilmu, hang buat tak betul, tak pakai, buang, kira hang tak semayang. Yang tu hang kena bolang kepala otak hang. Hang semayang tak betul, semayang tak sah, Tuhan tak terima, hang dikira tak semayang. Saya pernah cerita banyak kali dalam siri kuliah. Satu hari saya pergi satu masjid, tak payah abang lah mana masjid. Ini saya dulu, mungkin kita pernah dengar orang cerita, tapi yang ni bukan orang cerita, yang ni memang saya sendiri mengalaminya. Ada satu masjid berdekatan dengan sini, tak payah abang. Saya singgah semayang isya. Saya belakang sikit, tapi saya dapat 4 rakaat. Sama, muafiq lah. Cuma orang tengah semayang baca Fatihah surah apa, kita pun sampai. Jadi saya duduk, katalah ada 3 soft, saya duduk soft yang belakang. Tapi saya dapat full lah semayang isya. Sampai hari ni saya teringat. Masuk rakaat kedua, duduk tahiyat awal. Rakaat kedua duduk tahiyat awal. Habis-habis tahiyat awal, masuk pergi rakaat ketiga. Main isya masuk pergi rakaat ketiga. Main satu hamba Allah, duduk, main. Dia duduk sebelah saya betul-betul. Kira tak ada orang dah lepas pada tu, dia. Dan berarti dia dapatlah rakaat ketiga, dia dapat rakaat keempat, dia dapat. Bagi dia itu adalah rakaat pertama dan rakaat kedua. Imam dengan kami ni semua rakaat nombor 3 dengan 4. Bila imam bagi salam, dia kena tambah lagi apa? Lagi 2. Tapi dia tak tambah, dia pun bagi salam. Saya ingat dia silap, saya ingat dia terlupa. Saya kata dia, bang tadi bukan main lambat sikit tadi, kena tambah lagi kan? Tak apalah. Daripada kita duduk di luar berlambak kita semayang, jadi saya main juga semayang. Takkan Tuhan tak tahu, so payah saya main, saya semayang. Hari ni Isya buat 2, esok Isya buat 1, lusa Isya buat 3, lepas tu campur-campur, dapatlah 4 ke apa. Pakai main lagu tu ya? Oh, tak boleh buat lagu tu. Islam kata hang buat lagu tu, hang tak buat. Semayang hang tak betul, semayang hang tak sah, jadi hang tak buat. Bila tak buat, hang tahu kena faham, esok di akhirat anak kena jawab apa? Inilah kepentingan majlis ilmu. Kita belajar ilmu bagi pembetul amalan. Lepas itu kita belajar macam mana memperbaiki kita punya amalan. Di samping kesedaran untuk bagi timbul, untuk tanggungjawab hang sebagai manusia, sebagai hamba Allah, hang kena buat macam ni, hang tak boleh buat macam ni. Yang ni kita dah main belajar. Tapi nak buat macam mana? Yang faham-faham, yang nak belajar-belajar, tapi berlambak yang tak mau buat, tak mau faham. Sedangkan negara kita Masya Allah subur dengan majlis ilmu di masjid-masjid. Lebih-lebih lagi Pulau Pinang. Dalam Malaysia ni tuan-tuan, antara negeri yang sibuk, yang banyak kuliah-kuliah pengajian, Pulau Pinang, Kuala Lumpur. Tak boleh lawan negeri lain. Kedah boleh tahan. Kedah mesti pondok-pondok sama, jadi banyak orang mengaji juga. Kedah pun okey. Tapi Kedah pun tak macam dulu. Lah ni Mia Kedah,
Nak compare Penang dengan Kedah, saya rasa lah kot Penang lagi banyak kot kuliah. Baru ni jumpa satu hamba Allah, sarjan. Dia duduk di Penang sini lah, kakaknya tak apa, sarjan tu. Oh ni saya jumpa dia dekat, ada satu tempat saya jumpa, dia sarjan, mana? Dah pencen lah, dia bawa pencen. Oh lah ni saya balik duduk Kedah Ustaz. Dia tak tanya abang lah di mana. Saya balik duduk Kedah Ustaz. Oh duduk Kedah lah. Tapi Ustaz, Kedah cerai Ustaz. Tak macam sini, majlis ilmu Ustaz. Sini kuliah pun berlambak apa semua sana. Oh macam tu lah. Itu saya tak tahu. Tu dia kata. Mungkin dia duduk di tempat-tempat yang tak meriah dengan majlis ilmu. Ada tempat-tempat yang meriah dengan majlis ilmu, tapi dia tu pergi duduk satu tempat yang tak meriah, tu nasib lah. Nak buat macam mana? Kena benar-benar cari ya. Siapa seorang pergi cari tempat-tempat lagu tu? Ini penting sangat untuk berhijrah. Nak balik kampung, dah habis pencen, nak pergi duduk, pergi carilah tempat-tempat yang boleh menuntut ilmu, boleh buat amalan, ada orang kajin seronok-seronok, ada banyak. Kena pilih ha, kena pandai-pandai ha. Nak balik, anda tahu dah kata nak beli rumah sana, nak buat rumah apa ke apa. Kena fikir ha, satu hari nanti aku nak main duduk kat sini, kat mana aku nak pergi mengaji, kat mana aku nak pergi buat amal, dengan siapa aku nak pergi berkawan. Pandai-pandai lah. Faham? Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula semayang isyak dan subuh dengan berjemaah itu ada mempunyai kelebihan, yakni besar pahalanya. Tambah-tambah main masjid Sungai Tiram pagi-pagi dapat roti free. Ada lagi roti? Ada. Main semayang subuh di masjid Sungai Tiram, roti free. Roti itu kami yang buat, pelajar-pelajar saya yang buat, tapi sponsor daripada orang lain. Dia bayar duit kepada madrasah kami. Pelajar-pelajar kami ada co-curriculum, belajar bakery, buat roti, buat kek. Pelajar-pelajar kena belajar tukar-tukar. Hari ni 2-3 orang, esok 2-3 orang. Semua pelajar kena belajar. Satu hari nanti hang ada knowledge tentang buat roti dan kek. Okey, kami buat, kami main hantar di masjid. Tiap-tiap pagi pasti orang tu kata, Ustaz, dulu dia hantar belah Tanjung. Saya kata tak mau hantar Sungai Tiram. Ramai ke orang subuh? Dia kata okey, dia nak bagi makan dekat orang mai semayang subuh saja. Orang bagi tak boleh abang lah siapa dia. Okey, jadi kita buat mai lah hantar di sini tiap-tiap pagi. Habis semayang subuh tu siap dia letak itu, apa ambil seorang sebiji balik. Pahala siapa dapat? Dia tu yang bagi tadi. Dia rasa besar hati nak bagi makan pada orang yang mai semayang subuh tiap-tiap pagi. Lebih kurang macam tu. Baguslah ada orang dia fikir macam tu. Sebab apa? Dia bagi makan kat orang semayang. Dia tahu orang kalau main semayang subuh, insya-Allah orang ni dia jaga semayang 5 waktu. Dia rasa seronok, dia rasa berbaloi, dia keluar duit, dia bagi makan pada orang yang mai ke masjid tiap-tiap hari. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, bermula semayang isyak dan subuh dengan berjemaah itu ada mempunyai kelebihan. Tadi kita baca lah sampai mana tadi? Yakni besar pahalanya oleh kerana sukar mengerjakan dua semayang itu dengan berjemaah. Maka kesukaran semayang isyak dengan berjemaah tu pula pada semayangnya itu ialah kerana ghalib kebiasaannya manusia. Kemudian daripada maghrib itu datanglah berasa penat bekerja sepanjang-panjang harinya. Kemudian dibawa pula makan dan minum. Maka datanglah pula dengan sebab kenyang yang amat itu oleh lemah dan bertambah letih rasa ke badan. Dengan kerana itu berhajatlah seseorang yang demikian kepada beristirahat dan menenangkan diri di rumah, sama ada dengan berbaring-baring atau dengan suatu yang melalaikan penat itu. Duduk depan televisyen ke, tengok berita ke, tengok filem-filem apa ke. Kena pula time maghrib insya tu filem-filem yang hebat-hebat nak keluar mai. Cerita-cerita, drama-drama, filem-filem, tambah pula lah ni ada apa pelit ada macam-macam pelit tu ada kan. Dan di dalam hal yang demikian itu sudahlah membawakan malas datang berjemaah isyak itu. Istimewa pula lebih-lebih lagi kalau berjauhan sedikit tempat yang dipergikan semayang jemaah. Dah pi semayang maghrib, balik pula nak pi pula. Allah, kena pula ada hujan renyai-renyai pula. Pi jahanam pakai tak pi tu ya. Dia keluar pula hujan tak apa. Pakai semayang di rumah. Okey, padahal sikit-sikit je lah kan. Boleh je mai pun tak basah pun, kering kot jalan tu ya. Saja manja lebih.
Dan buat macam-macam alasan. Hujan ya, sehari ni hujan lebih, tak ya, habis ya. Setan nampak, setan. Padahal kereta tu ada, segala makna kenderaan ada, ang keluar pisat, apa masalah. Kereta beli mahal-mahal, simpan di rumah, bol dalam plastik. Main masjid, naik motor, hak borok-borok. Ataupun pakai kereta, hak borok-borok. Pergi tengok Kuala Lumpur, saya seronok pergi mengajar. Saya tak heran orang pakai kereta apa pun. Tapi saya puji sikap masyarakat di Kuala Lumpur. Saya pergi banyak masjid. Tengok dia ni Porsche, Lamborghini, yang tu lembu. Kita Lamborghini. Depa Lamborghini, hak pintu buka abuk tu, buka abuk ni, macam-macam. Depa pergi semua. Syukur nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat kurniaan Tuhan kamu, maka zahirkanlah. Pakai. Tuhan bagi kang. Boleh pula kereta mahal-mahal pergi pakai, pergi berjalan makan angin, mai kat masjid pakai kereta borok. Pakailah kereta elok, apa salahnya? Esok di akhirat Tuhan kata ni nikmat aku bagi kang, pakai buat apa? Saya pakai pergi masjid, saya pakai pergi mengaji, saya pakai pergi buat amal ibadat. Oh, tu dia. Tu tanda syukur. Ni tak, hak main masjid semua borok-borok. Kan, semua hak tak elok. Tambah pula, ada pula kutu ada buat kacau pula lagi kan. Tambah-tambah macam kasut, semua pakai. Main masjid semua slipper borok-borok. Macam saya tu, saya pakai slipper borok lah. Tu pun duk lincin lah, tapak tak ada, dia tunggu nak terlentang lah. Mana boleh pakai yang elok-elok. Pasal apa? Kasut ustaz pun dia belah. Dulu saya pakai kasut capal lah. Seronok pakai kasut capal. Jalan pun tinggi sikit, bunyi pula kedekung-kedekang, sedap. Berapa kali saya beli, hilang. Jalan saya pakainya, hak kerong, Thailand punya, 20 ringgit. Biar nak ambil. Syok ambil, kita beli 10 lah. Pergi mengajar, sampai tak tahu kasut ustaz, kasut tok guru, mana-mana, mai balas kasut. Ikut dan. Jenis macam bodoh-bodoh, macam zombie tu. Dia masuk, dia buat bodoh-bodoh, pergi jalan, slow, habis tu belah balik, pergi lagu tu lah. Boleh buat lagu tu lah, ambil orang punya. Orang punya, aku punya apa, aku punya. Apa kau tu? Macam masa saya ingat di Madinah. Siapa tu dia saya awal ni? Madinah ha. Pakistan tu ambil kasut. Dia ambil kasut saya. Lepas tu dia belah. Saya kata, saya punya tu. Dia kata bukan wakaf ah. Elok ah. Aku dua ada macam nak mulut nak keluar. Wakaf ah. Bila yang orang wakaf kasut tu semua? Allah, kesian lah. Pandai pula duit nak main Mekah, Madinah. Tahu lepas tu kasut wakaf. Kasut kulit tu saya punya. Kasut tebal tu saya pakai bisa badan besar sikit. Kita pakai kasut tebal sikit. Tahan sikit badan. Yang tu dia balas habis. Kena. Wakaf dia tu. Itu kasut ada kat masjid ni semua wakaf lah. Lepas tu motor dengan kereta semua ada tepi-tepi ni semua wakaf lah. Habis sembahyang pergi tengok siapa ambil kereta, ambil balik lah. Kepala otak fikir apa lagu tu? Jawab esok di akhirat. Pakai duk balas ikut dan. Maka dengan beberapa sebab yang tersebut itu, dijadikan Allah bagi orang yang sembahyang isyak berjemaah itu besar pahalanya oleh sukar mendapatkannya dan mengerjakannya. Demikianlah di zaman Nabi kerap memanjangkan waktu isyak, waktu maghrib, sehingga bila ada majlis ilmu, kadang-kadang itu kita kira dalam kitab ni kita baca itu beberapa bulan yang telah lalu, Nabi pernah memanjangkan waktu maghrib, maksudnya semayang maghrib, tunggu isyak lebih kurang antara 10 ke 11. Kalau kita kira itu lebih kurang antara pukul 10 ke 11 baru semayang isyak. Pasal apa? Sebab ada majlis ilmu. Sahabat dia duduk, yalah bagi ada kerja nak balik, nak bawa nak balik Ini bererti tak salah kita berjumpa dalil harus memanjangkan waktu maghrib atau isyak tu lajak sikit. Dia panggil harus mentakhirkan ataupun melambatkan semayang isyak. Sebab ada orang tanya, ustaz ni dah mayang isyak dah, mayang dulu, lepas tu sambung. Dah lepas mayang isyak sambung, hang ditunggu ke? Hang dibelah awal. Mana ada belah tu, tak ada orang tunggu dah. Dan ada dalil hadis kata Nabi dia melambatkan waktu semayang isyak disebabkan majlis ilmu ataupun benda-benda yang penting. Harus
Maka dengan beberapa sebab yang tersebut itu dijadikan Allah bagi orang yang sembahyang Isyak berjemaah itu besar pahalanya oleh sukar mendapatkannya dan mengerjakannya. Demikianlah datang hadis menyebutkan besar pahalanya itu sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi. Demikian bunyinya, diriwayatkan daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa hadir ia akan sembahyang Isyak di dalam berjemaah ia, nescaya adalah bagi orang yang hadir itu pahala berjaga buat ibadat seperdua malam, separuh daripada malam. Seolah-olah separuh malam tu, dari katakanlah pukul sembahyang Isyak pukul 9, daripada pukul 9 subuh pukul 6, kira lebih kurang antara dia seolah-olah dia buat amal ibadat sampai pukul 1-2 pagi. Separuh ha? Saat lagi dia main pula subuh, dia main sembahyang berjemaah, seolah-olah dia sepanjang malam tu dia kira qiyamul lail. Itu fadilat. Maksudnya fadilat tu bukanlah bererti tak payah buat qiyamul lail. Bagi yang ada masa untuk bangun berqiyamul lail, sekurang-kurangnya tahajud 2 rakaat sebelum subuh, oh itu fadilat lain pula. Itu fadilat lain pula. Tapi at least sekurang-kurangnya, mana ada orang boleh buat ibadat? Jarang kita boleh jumpa sembahyang Isyak sampai subuh tak tidur-tidur, duk pegang tasbih, duk baca Quran, duk zikir, duk sembahyang. Tak ada. Tapi hang walaupun balik pergi tidur, Tuhan kira hang tu sepanjang-panjang masa dalam beribadat. Dengan syarat jangan dibuat benda-benda yang tak elok, celah-celah tu lah. Ni main sembahyang Isyak, cantik dah, main berjemaah. Habis main Isyak, bawa markah pergi tengok wayang. Midnight pukul 12 ni, balik pukul 2. Berapa malam pukul berapa? 12 ha? Tak tahu. Dandan tak tahu. Dandan tak tahu. Elok lah. Semua tak berani mengaku. Takut dia kena. Tak apalah, saya pun tak tahu. Pukul berapa yang midnight ni? Pukul 12 ke? Pukul berapa ke? Pergi, balik main. Subuh main sembahyang pula. Subuh main sembahyang pula berjemaah di masjid. Bagusnya. Itu tak termasuk dalam bab ni. Pasal apa? Celah-celah tu hampir buat maksiat. Faham tak? Hampir buat maksiat. Yang tu tak boleh. Mau dapat ibadat sepanjang malam daripada Isyak sampai subuh, maka pergi sembahyang Isyak berjemaah, subuh berjemaah. Sepanjang malam tu jangan buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadat orang yang berjaga sepanjang malam daripada sembahyang dan zikir amatlah besar pahalanya, sebagai tersebut di dalam hadisnya pada babnya insya-Allah akan datang, bab qiyamul lail. Maka demikianlah kedapatan pahala bagi orang yang berjemaah sembahyang Isyak seperdua pahala ibadat orang yang beribadat sepanjang-panjang malam. Dan telah datang juga hadis kelebihan sembahyang subuh dengan berjemaah, dan besar pahalanya oleh sukar seseorang mengerjakannya lebih daripada fardu lain. Dalam banyak-banyak sembahyang paling susah sekali subuh lah. Sebab orang tidur dah. Tidur tu nak pergi bangun pula untuk nak pergi sembahyang, satu benda yang susah. Isyak tu boleh tahan. Sebab tu ulama kata ranking sembahyang ni, fadilat nombor 1 adalah asar. Asar disebutkan sebagai sembahyang wusta. Kelebihan dia besar, tu nombor 1. Nombor 2 subuh, nombor 3 zuhur, nombor 4 Isyak, nombor 5 maghrib. Ni di sebuah ranking, tapi kok mana pun sembahyang fardu lah. Iaitu sedia maklum pada kita waktu sembahyang subuh itulah waktu yang amat sedap tidur. Aku itu Syekh ni faham ni. Istimewa lebih-lebih lagi bagi orang muda-muda dan yang berjaga malam. Kan, malam main handphone, malam tengok televisyen, malam main game. Anak-anak muda lah ni kan macam tu. Dengan bapak-bapak pun begitu ke? Malam-malam duk sibuk. Atau bertemu dengan musim dingin, musim sejuk. Kita tak sejuk sangat tempat kita ni. Di negara Arab, di negara orang putih, banyak yang sejuk. Kami belajar dulu di Mesir, bawah daripada 10. Kadang-kadang boleh main sampai 8, 7. Di Syria, saya pernah pergi, bawah daripada 0, minus.
-3, -4, -5. Di beberapa negara dalam dunia -30. Aircon pun baru 16. Belum 8 lagi. Bawah pada tu lagi, beku. Ni, ayak buat atas meja. Masjid kena buka aircon. Di negara Arab, aircon ada dua. Ada aircon panas, aircon sejuk. Musim sejuk, dia keluar panas. Suam-suam itu, okey ya. Kedai-kedai, kalau kedai dia tak bubuh yang panas tu, jahanam. Semua beku habis, ayak-ayak. Anda boleh bayangkan masa di Syria tu, saya letak ayak atas meja, esok pagi bangun terlupa pasal bab ni. Bangun-bangun dia jadi gitu habis. Lepas 2 jam jadi gitu Makanan tak payah takut, semua tak basi, payah basi. Semua duduk dalam ti Ambo pergi tak mana pun, semua duduk dalam ti makanan tak basi. Masa pergi haji, saya naik daripada Mesir, naik kapal laut 3 hari 2 malam kot. 4 hari 3 malam, 3 hari 2 malam daripada Selat Laut Merah tu, daripada Mesir ke Jeddah. Bawa pergi nasi, pergi musim sejuk, pergi haji musim sejuk, jadi bawa pergi nasi, tak payah bawa peti ais, nasi kepai-kepai lagu tu, bawa pergi 20 biji, 30 biji bungkus dengan apa nama, yang kertas aluminium tu, bungkus, tapi bagi sejuk elok-elok, betul bungkus jadi ketui. Bawa pergi sambai apa, lebih kurang sambai ikan milih ke sambai apa, yang tu ada makan sehari 3 kali ke 4 kali ke makan tu. Duduk atas kapal. Bolehlah rasa sikit macam mana orang dulu-dulu naik kapal pergi Mekah. Lebih-lebih lagi musim sejuk macam ni, dia panggil apa, dia panggil Al Nino, Nino apa dah? Apa Nino salah, duduk viral lah ni. Sejuk panas Al Nino satu, La Nino ke La Nino lah apa? Tak ingat. Macam-macam pelik-pelik nama. Yalah, ni dia kata hujan ni sampai bulan 12 Berhati-hati, hujan pelik, sat lagi main panas, gila-gila main panas, berkuat-berkuat mah, lepas tu main hujan, tak ketahuan. Tu nak abang, bumi ni dah sakit lah. Dia pun tak boleh nak berak elok lah, kadang-kadang cirit. Bumi ni, dia dah teruk lah, dia main pengunjung. Macam orang tua-tua, dia tak boleh kawai lah. Dia kena pakai pampers lah. Maka amatlah sukar seorang itu melawan nafsu daripada meninggalkan tidur itu, dan bangun mencelup air yang sejuk dan menyapukan ke muka dan ke kaki tangan. Susah sejuk. Tidur pula dah sejuk, hujan, buka aircon pula lagi. Dan sangatlah sayangnya nafsu kepada selimut yang memeliharakan diri daripada sengsara sejuknya dan sayangkan lazatnya. Payah nak bangun subuh. Kemudian daripada itu hendak turun pula pergi berjemaah ke masjid. Allah, lambat lagi, aku kerja pukul 9. Kena pula kerja sendiri. Tak apa, aku bos pukul 10 boleh pergi. Sejuk ni. Nak pergi nak balik pula. Allah leceh. Hak yang kerja terus keluar pergi kerja boleh gagah Saya teringat Tok Guru saya cerita masa dia mengaji pondok. Dia kata apa? Zaman mereka dulu-dulu ni, dia bisa tengok, dia kata ada orang tua-tua bangun pagi-pagi pukul 3 pagi pergi mukui tengah pedang. Mukui padi, nak mukui padi ni menggunakan riang kekuatan badan. Zaman lah ni kan pakai mesin terus keluar biji padi beras tu. Senang ya, semua pakai mesin. Ni tak, bangun pagi-pagi dia boleh pi pukul 3 4 pagi pi mukui padi 2 3 jam. Lepas tu balik mai subuh tak sembahyang. Pi mukui padi ni dah pukul dia punya jerami tu, biji padi tu semua dah jatuh, ambil yang tu bawa dalam gundi. 50 kilo, 100 kilo, badan mereka tough ni, pakcik-pakcik ni, orang kampung-kampung buat kerja. Boleh pikul pula, satu-satu pikul tu, angkat pula padi, nak pibur di batas Ni lori nak main ambil. Sebelum subuh, dia boleh settle kerja-kerja lagu tu. Tapi, subuh tak main. Tu dia. Wa innaha lakabiratun. Tuhan kata apa? Sesungguhnya nak semayang ni, berat. Illa alal khashi'in. Melainkan orang yang semayang dia khusyuk, Tuhan bagi dia ada kekuatan untuk menghadiri semayang, nak jaga semayang. Maka biar apalah susah dan sukar dan susah yang ditempuh, dengan kerana itu telah dibesarkan oleh Allah pahalanya bagi orang yang bangun semayang subuh berjemaah itu.
Sebagaimana hadisnya dikeluarkan oleh Tirmizi dengan katanya, man shallal isya wal fajra fi jama'atin kana lahu ka qiyami lailatin. Dan barang siapa semayang isyak dan subuh di dalam berjemaah adalah baginya pahala besar seperti pahala berjaga ibadat semalam-malam. Siapa main sembahyang subuh, lepas itu main isyak, lepas itu dia balik, dia main pula sembahyang subuh berjemaah, dikira sepanjang malam Tuhan bagi kat dia pahala ibadat. Saya bila sampai bab ni saya tak boleh lupa, sebab saya pernah buat satu benda dekat masjid Sungai Tiram. Masjid ni lah, masjid ni, tapi bukan di sini, di masjid lama belakang. Satu hari, tak tahu dalam ramai-ramai ni siapa pernah ingat saya pernah buat tu. Satu hari semayang habis kuliah, semayang isyak. Bang Rusli dah masa tu? Tak ingat Saya buat dekat belakang tu. Habis semayang isyak, habis mengajar kuliah macam ni, semayang isyak. Habis semayang isyak, saya kata, tuan-tuan, tunggu Ustaz, jangan balik lagi. Saya nak bagi duit kat tuan-tuan malam ni. Malam tu saya dah prepare duit dalam poket. Lepas tu saya prepare duit RM1, berapa keping? RM5, RM10 dan RM50. Saya pegang di tangan. Saya pegang di tangan, tuan-tuan, malam ni selalu tiap-tiap malam saya kutip derma kat tuan-tuan. Malam ni saya nak bagi duit kat tuan-tuan. Semua orang macam, ya betul Ustaz ni awak jadi pelik Daripada usah, daripada kata dia ni buang tabiat nak mati ke apa ke kan. Semua orang dah usah tu macam, tuan-tuan, malam ni saya nak bagi hadiah pada tuan-tuan, duit. Sebab tuan-tuan rajin main masjid, saya nak bagi duit. Alhamdulillah. Jadi saya akan mula dengan bagi RM1. Saya duk tengok muka, saya kenal semua orang. Jadi saya duk tengok muka daripada usaha saya satu macam, yang usaha pelik. Saya saja buat bodoh, saya kata, okey, saya nak bagi ni duit di tangan saya. Saya susun cantik dah awal, saya duk rancang cantik lah. RM1, 4-5 keping, RM5, 2-3 keping, RM10, dua keping, RM50 sekeping. Saya duk pegang. Ni duit dia, depan nampak lah 50 ada, 10 ada, 5 ada. Semua orang duk panggil, "Oi, Ustaz nak bagi duit malam ni." Depa mungkin ingat kata ada orang bagi, suruh saya bagilah kot kat orang ramai kan. Tak apalah. Jadi memandangkan tuan-tuan rajin main masjid, malam ni saya nak bagi duit. Okey, saya akan mula dulu dengan duit RM1. Siapa nak duit RM1? Siapa pun tak bangun. Depa, saya tahu dah depa mesti usaha pelik dah. Depa kata, "Ustaz dia buat tu macam pening ni." Kan, setiap hari hang tabung, dah ambil duit derma untuk madrasah. Ni hang main nak bagi duit pula. Apa cerita ni? Lepas tu, saya kata, dah ni saya nak bagi duit ni. RM1. Lepas tu ada main duduk depan tu. Tak mau duit? Nah, ambil. Tu soal lah tangan pun saya nak bagi. Dia tu buat begitu. Ambil RM1. Sehari boleh RM3-4 saya bagi. Malam tu modal habis RM5 lebih kurang tu. Lepas tu duit RM5 lagi. Okey, RM5 pula. Masuk yang RM5. Ada tu abang tu duduk 3-4 soh tu. Okey, RM5 pula. Siap. Dia ambil. Itu saya berhenti lah. Cukup lah RM10. Dia kata, tuan-tuan, dia berebut nak dapat. Sono. Saya bukan tak mau bagi. Tapi sebenarnya saya bukan nak bagi duit pun malam ni. Tapi saya nak bagi tahu satu benda kat tuan-tuan. Tuan-tuan, bila saya janji nak bagi, saya ada iklan kata nak bagi duit ni kat tuan-tuan, tuan-tuan dah mula berebut dah. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, sebenarnya Allah nak bagi kat tuan-tuan lagi banyak pada ni. Allah kata, siapa-siapa semayang isyak berjemaah, esok pagi dia balik, dia main subuh berjemaah, dia dikira sepanjang malam tu beribadat, Allah bagi pahala banyak sangat. Jadi insya-Allah jom kita azam main semayang subuh esok pagi. Boleh tuan-tuan? Lepas tu semua mata lalu tu duk usaha tu macam. Habis tu saya pun ambil duit belen tu, bawa dalam poket balik. Lepas tu duk jalan, siapa dia? Pak Haji kita, bekas imam kita. Allahyarham Haji dia ni silma apa dah? Ni apa? Haji Din. Haji Din kata kat siapa? Tu macam yang Pak Pirih mak. Mau faham lah. Ini simbolik nak abang kata ganjaran besar bila main boleh main semayang subuh berjemaah. RM5 kita bagi punya berebut. Tuhan nak bagi lagi besar pada RM5, hang tak mau main. Aku bagi RM1 pun hang berebut, tapi Tuhan nak bagi lagi besar, yang Tuhan tak mau. Yalah, tak nampak kan?
benda tak nampak, dia orang tak besar lah. Mudah-mudahan doa bagi Allah Ta'ala bagi kekuatan kat kita, kita boleh main selalu insya-Allah. Dapat istiqamah. Maka seorang yang berfikir pada perkara ibadat, nescaya mendapat ia akan berjaga berbuat ibadat semalaman itu lebih sukar lagi daripada bangun sembahyang subuh berjemaah. Kan? Kerana jarang orang yang kuasa berjaga itu dengan beribadat, sembahyang dan zikir semalam-malamnya. Boleh dekat bangun subuh boleh, tapi nak bangun sepanjang malam tak tidur, payahlah kan. Dan yang lebih terang lagi kenyataannya, sukarnya apabila sembahyang, seorang itu lepas sembahyang Isyak, kemudian tidur ia sebentar, kemudian bangun berbuat ibadat, kemudian tidur pula sebentar, kemudian bangun pula sembahyang subuh. Oh susah, memang susah. Tidakkah sukar yang demikian itu? Tengok Qiyamul Lail. Itu kita dah buat sebulan sekali Qiyamul Lail. Yang ni ada Qiyamul Lail? Tak ada lah. Berhenti lah. Tak ada Ustaz, Qiyamul Lail tak ada. Tak ada orang ramai dah. Oh tak boleh nak bincang dengan Pak Haji balik ya. Itu kita dah buat dah Qiyamul Lail sebulan sekali. Makin lama makin surut, makin lama makin surut. Last sekali tu lepas tak ada 10 orang ya Ustaz. Jam. Bila ada 10 orang tu imam pun tak main Dia kena abang nak iklan selalu, okey ada Qiyamul Lail perdana mai. Kan tak ada, boleh buat saja kita kadang-kadang kan bagi alasan. InsyaAllah lepas ni buat lagi. Kemudian sekiranya bagi orang yang tiada kuat solehnya, tiadalah ia bangun sekali-kali, tak ada iman, pakai tak bangun dah subuh, maka dengan kelimpahan rahmat Allah Ta'ala telah dijadikannya bagi seseorang yang semayang berjemaah 2 waktu, Isyak dan subuh itu, dengan mendapat pahala menyamai pahala orang yang berjaga berbuat ibadat malam. Dah kalau tak boleh buat Qiyamul Lail, main semayang subuh dengan Isyak. Kata Abu Isa, dan pada bab ni ada riwayat daripada Ibnu Umar, Abu Hurairah, Anas bin Malik, Imarah Ibnu Ru'aibah, Jundub bin Abdullah, Sufyan Al-Bajali, Ubay dan Abu Musa dan Barirah. Banyak sahabat yang meriwayatkan hadis yang cerita pasal fadilat semayang subuh dan Isyak berjemaah. Dan ada diriwayatkan daripada Uthman secara marfu' dan mauquf, dan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim akan hadis ini di dalam sahihnya. Lebih panjang daripada ini pada babu fadli salatil jamaah, bab kelebihan solat berjemaah. Kata Al-Imam Ibnu Arabi, dia kata, dan bermula takdir hadis di dalam masalah 203 ialah pada pahala, yakni bahawasanya semayang Isyak itu berjemaahnya menyamai kelebihannya dengan berjaga 2/2 malam, separuh malam dengan ibadat, seolah-olah dapat pahala banyak tu buat amal ibadat. Dan berjemaah subuh itu menyamai pada fadilatnya dengan berjaga ibadat semalam hari, sepanjang malam. Masalah semayang subuh berjemaah dan dosa meninggalkannya. Wahai saudaraku, satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi bagi kelebihan semayang subuh berjemaah itu dengan katanya, an Jundub ibni Sufyan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Jundub bin Sufyan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Hadis ni dulu selalu saya baca. Hadis ni dulu sembahyang subuh saya duduk main masjid, selalu saya baca. Barang siapa sembahyang ia akan subuh berjemaah, maka ia di dalam pengakuan Allah, yakni di dalam menyempurnakan sebarang mana dijanjinya ke atas hambanya. Bahasa lebih mudah faham, siapa-siapa sembahyang subuh berjemaah, maka dia berada dalam jagaan Allah. Allah jaga dia. Pasal apa? Man shalla subha, siapa sembahyang subuh berjemaah fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah, dia berada dalam jagaan Allah. Hang kena Covid, Allah jaga hang. Hang tak kena Covid, Allah jaga hang. Kok mana pun Allah dijaga. Manusia dia habaq dia boleh jaga, tapi hakikatnya dia tak boleh nak jaga. Keterangannya adalah sekalian, ini semuanya berada di dalam perjanjian, berakuan dengan firman Allah, wa aufu bil ahd
innal 'ahda kana mas'ula. Dan sempurnakan olehmu dengan perjanjian, bahwasanya perjanjian dan pengakuan itu adalah ia kena tanya. Maka perjanjian kita yang diletakkan oleh Allah ke atas kita, iaitu wajib kita junjung apa suruhnya dan menjauhkan apa yang ditegahnya. Yang ini semua Tuhan nak tanya. Disuruhnya kita dengan keras pasti sembah akan dia sehari semalam 5 kali, dan ditegahnya kita dengan keras jangan melanggar apa yang disuruhnya itu. Maka barang siapa sembahyang subuh dengan berjemaah, maka adalah ia di dalam menyempurnakan pengakuannya dan perjanjiannya. Itulah makna fahuwa fi zimmatillah. Salah satu makna dia, maka kita telah melaksanakan janji kita pada Tuhan untuk kita melaksanakan perintah Allah. Maka ialah di dalam perjanjian Allah dan akuannya. Ini penting. Cubalah. Maka manakala diketahui akan diri di dalam perjanjian Allah dan akuannya, maka jaga jangan menyalahi janji itu menurut sebagai peringatan Nabi. Apa Nabi kata? Fala taghfirullaha fi dhimmatih. Maka janganlah menyalahi janji sekalian kamu akan Allah itu pada pengakuannya dan perjanjiannya. Dengan bahawa meninggalkan apa yang disuruhnya itu seperti meninggal akan subuh dan sebagainya. Kerana orang yang meninggal akan suruhnya itu disembam akan dia di dalam api neraka, akan ditolak, jatuh, tersembam muka, diheret dengan muka-muka dia luka habis dan di dalam api neraka. Sebagaimana datang hadis pada hadis Muslim yang meriwayatkan begini, dia kata apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini panjang sikit. Man shalla salata subhi fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubukumullahu fi dhimmatihi bi syai'in fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in man yatlubahu fi dhimmatihi bi syai'in. Baris itu kena betul sikit. Ada man masuk pada fi'il mudhari', kena baca man yatlubahu fi dhimmatihi bi syai'in yudrikuhu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Apa maksud dia? Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sembahyang subuh ia dengan jemaah, maka ialah di dalam menyempurnakan pengakuannya dan perjanjiannya dengan Allah untuk dia nak jaga-jaga nak janji dia dengan Tuhan. Maka jangan menuntut akan kamu oleh Allah daripada pengakuannya dengan sesuatu. Jangan sampai Tuhan tuntut benda yang kita janji dengan Tuhan, nak laksana perintah Tuhan, maka mendapat ia akan dia menyalahinya, kemudian menyembam ia akan manusia tu, Tuhan akan sembam muka dia atas mukanya di dalam api neraka Jahannam. Maknanya dalam hadis ni kita boleh faham, orang yang bangun sembahyang subuh dia telah melaksanakan salah satu janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang subuh, tapi kalau boleh main sembahyang subuh berjemaah pula, Allah lagi bagus ya. Lagi bagus. Masalah berjalan dalam kelam kerana berjemaah. Oh, ni pahala lagi besar ya. Dengan kelam kabut, dengan hujan sikit-sikit, dengan sejuk-sejuk, dengan gelap-gelap, bangun pi nak sembahyang berjemaah. Allah, lagilah susah. Telah dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi akan hadis yang menerangkan kelebihan berjalan di dalam kelam kerana sembahyang isyak dan subuh dengan berjemaah. Waktu isyak tu dah lah gelap, dah cukup gelap dah. Waktu subuh pun gelap, belum lagi ada matahari. Maka dia sanggup gelap-gelap tu pergi sembahyang. Kalau kita tengok di masjid Sungai Tiram, ada yang duduk Sungai Nibong mai sembahyang subuh berjemaah di masjid Sungai Tiram. Ada yang duduk di Sungai Ara mai sembahyang subuh berjemaah di masjid Sungai Tiram. Ada yang duduk di Sungai Batu, Teluk Kumbang, mai balik pulau pun ada, mai sembahyang subuh di masjid Sungai Tiram. Ramai sembahyang subuh. Hak duduk Sungai Tiram, Assalamualaikum. Hak duduk di Sungai Tiram, ya bukan tak ada, ada. Tapi siapa yang duduk jauh boleh mai? Yang dekat-dekat ni, yang duduk biasa mai ni, mai lah. Yang lain buat apa? Mati mai cari masjid, kenuri mai cari masjid, nak menikah, nak cok mai cari masjid, semua mai cari masjid. Lepas tu masjid tak pernah mai. Jangan cerita pasal kuliah. Lepas tu mai masjid pula, curi pula tabung masjid. La ilaha illallah. Apa punya spesies pun tak tahu.
Apa Nabi kata? An Buraidah al-Aslami anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Buraidah al-Aslami, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, basyiril masyaina fi dhulami ila al-masjid bin nuri tammi yaumal qiyamah. Sampai olehmu akan khabar kesukaan akan segala orang yang berjalan di dalam kelam pergi semayang isyak dan subuh berjemaah kepada masjid-masjid dengan mendapat balasan cahaya yang sempurna menerangi pada hari kiamat. Bila kita tanya, kami tak pergi masjid, kami pergi surau, pergi tengok kat surau tak ada orang, bagi alasan dia pun. Padahal dekat dengan rumah ada surau boleh tak pergi, masjid boleh tak main, mana tak pergi? Duduk mayang di rumah kot. Tak, di rumah tak mayang. Itu yang betul. Orang kalau dia semayang, dia ada juga tergerak hati nak pi juga. Tak pi surau, pi masjid, tak pi hak jauh, pi hak dekat, dia ada. Ni sampai hak dekat tak pi, hak tepi rumah pun tak pi, tak tahu. Hak tu kena tunggulah, mudah-mudahan Allah buka pintu hati. Demikianlah balasan orang yang berjalan di dunia ini di dalam kelam malam kerana pergi jemaah isyak dan subuh itu dengan balasan cahaya yang menyuluh akan dia di hadapan pada masa hari akhirat kelak. Tuan-tuan, apa yang kita boleh faham daripada hadis ni? Kesimpulan dia, hadis terakhir ni, orang yang pergi semayang subuh dan isyak, ini saya kiaskan, orang yang semayang subuh dan isyak dalam keadaan gelap, dia mai masjid, Allah akan terangkan kehidupan dia esok di akhirat. Ni yang bawa keluar duit minyak, kenderaan apa semua mai kat masjid, habis duit minyak, habis duit maintenance kereta, apa dia dapat agak-agak esok di akhirat? Tak, kalau kita nak kiaskan, dia sanggup keluar daripada rumah dia dalam keadaan malam yang gelap untuk mai ke masjid. Maknanya tuan-tuan dah bawa keluar duit bubur minyak kereta, minyak motor, maintenance kereta kenderaan, main masjid, tak payah takut, semua Tuhan dibalas balik, bayar balik esok di akhirat. Satu benda yang kita takkan mampu terfikir. Tambah-tambah tuan-tuan guna pula kenderaan tuan-tuan yang hebat-hebat, yang selesa-selesa tu tuan-tuan guna untuk main masjid. Walaupun tak ada hadis kata lagu tu, tapi percayalah maha adilnya Allah. Kita guna benda yang kita sayang, yang kita dah bungkuih bawa dalam rumah, guna kenderaan yang selesa tu main masjid, kita guna nikmat yang Tuhan bagi kat kita main ke masjid, pastinya ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah takkan sia-siakan benda yang kita korbankan untuk apa yang kita korban, yang kita dah bawa keluar dah untuk kita nak buat ibadat, kita nak dekat diri pada Allah, semua tu tak ada sia-sia. Pastinya Tuhan akan balas balik esok di akhirat dengan balasan yang baik. Itulah satu tajuk yang telah kita bincang pada malam ni, kelebihan semayang isyak berjemaah dan juga semayang subuh berjemaah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita doa Allah bagi kekuatan kepada kita, satu kekuatan taufik. Hidayah dapat dah, ilmu tahu dah, faham dah, tapi kekuatan untuk nak bangun awal, pergi masjid awal, jadi tidur awal, usahakan untuk bangun awal, sekurang-kurangnya subuh. Sebelum subuh kita dah bangun, biasakan diri untuk bangun awal 1 jam sebelum subuh. 5 subuh pukul 6, bangun pukul 5, mandi manda bersih apa pakai apa semua segak-segak, kita katalah tang tu halal pergi 5.30, lepas tu 5.30 main masjid awal, semayang 2 rakaat 4 rakaat, ambil Quran baca, tak tahu baca tengok, lepas tu tak tahu ambil tasbih jari pun tak apa, istighfar, selawat, baca. Sebab ada puji-pujian Allah kepada al-mustaghfirin wal mustaghfirina bil ashar, mereka-mereka yang beristighfar kepada Allah pada waktu sahur. Ada 2 ayat dalam Quran Tuhan puji mereka yang beristighfar kepada Allah pada waktu sahur. Dulu saya teringat, dulu ni adalah istighfar, ada budak tu, apa nama budak tu? Budak kaya Wesker. Bapak dah mati dah. Aduk jadi tok siap masjid ni. Apa nama budak tu? Apa nama? Yan. Dia tu. Aku pagi-pagi dia baca Astaghfirullah Rabbal Baraya
astaghfirullah minal khataya. Tak buat dah itu. Saya tinggal masjid Sungai Tiram jadi imam, saya dah bagi macam-macam dah kat tuan-tuan. So tuan-tuan teruskanlah benda ni, benda baik. Nama masjid kita Masjid Mustaghfirin kan. Jadi imam-imam Bilal siapa mai awal istighfar, duduk astaghfirullah. Ini pengusi tak ada. Kalau pengusi ada hari ni boleh tak bagi semangat sikit, boleh buat. Masjid ni ramai, pagi-pagi sebelum subuh dah ada orang ramai istighfar. Mudah-mudahan esok di akhirat kita tergolong dalam golongan orang-orang yang beristighfar pada Allah pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar, mereka-mereka yang beristighfar kepada Allah pada waktu sahur. Kan? Kalau baca istighfar saja dia tak ada lagu tu, tak semangat sikit dia. Astagfirullah, 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 tak semangat. Jadi kita buatlah lagu sikit. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu pengurusi dah buat dah, kertas tu bagi seorang satu. So bacalah kalau tuan-tuan ada kesempatan. Habis-habis tak ada, tuan-tuan duk on the way nak mai ke masjid, istighfar di mulut sebelum daripada subuh. Astagfirullah, 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 istighfar. Supaya kita tergolong dalam golongan mereka-mereka yang beristighfar pada Allah pada waktu sahur. Yang ni satu golongan Allah di bawah tepi, depa ni satu kelebihan asing pula. Orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. InsyaAllah siri akan datang kita akan sambung dengan bab yang ke-51, bab majaa fi fadli saffil awal, bab yang telah datang ia oleh hadisnya pada menyatakan kelebihan saf yang pertama. Yang ni pun nak kena balun juga lepas ni. Nanti bulan depan tak main masjid kan, lambat-lambat orang kamat dah duduk alik apa tau. Sebab tu kalau tuan-tuan buka kitab Al-Qaulul Tam, baru ni kita baca di surau Taman Seri Bayu kat Bayar Lepas, kitab Al-Qaulul Tam, kita baru start dari situ. Baru masalah yang pertama, kedua, ketiga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Imad Al-Misri Al-Syafi'i tentang bilakah kita nak bangun masa qamat. Ni macam ni, habis dah kuliah kan, lepas tu nak qamat lah kan, main insya kan, bila nak bangun? Ada pendapat ulama kata bangun lepas habis qamat baru bangun. Ada pendapat kata masa qad qamatis solah bangun. Ada pendapat lain pula kata bangunlah bila pun. Saya pegang ni, bangun bila pun tak apa. Janji orang qamat habis ya, la ilaha illallah, semua mau ada di saf dah. Ni dah kita duk alik, duk menyembang. Kadang saya duk perhati tengok, ada sengah-sengah bising malas nak kata sagi mulut saya boleh tahan ke. Cuma suara dia macam biasa, saya pernah reti cakap pelan-pelan. Nasihat, dah main masjid, ambil fadilat saf depan. Dulu lagi saya duk pesan, subuh mai jangan duk belakang, depan. Penuhkan di depan. Biar orang main lambat dia rasa rugi. Alamak, ni aku tak dapat saf depan, alamak rugi ya. Kena bagi rasa macam tu. Ni main orang dah kamat lah. Sampai tu imam tu duduk berdiri apa-apa, dia boleh duduk sembang kat belakang. Dalam masjid kita panjang. Tuan-tuan tahu, bila sebut kata habis-habis kuliah ni, semua yang duduk di belakang tu kena bangun dah, kena duduk jalan dah. Sebab sila-sila bulan habis qamat pun tak sampai lagi di depan. Masjid kita panjang. Ambil lah fadilat saf yang depan. Nabi kata orang kalau tahu fadilat saf depan dia akan mai walaupun mengesot. Kita dah boleh berjalan, pasal apa tak mau mai depan. Lepas tu abang bila dah ada kosong, tak apa, pergi. Dia suruh orang lain pergi depan. Pasal apa suruh orang lain hang pergi depan? Makruh suruh orang lain pergi depan. Ini hukum fiqh tuan-tuan. Jumpa lagi tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'an mubarakan fihi wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi tuan-tuan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.